Salam sejahtera, selamat bersiaran lagi. Okey, topik yang akan saya cerita pada hari ini ialah mengenai 6 perkara yang kita tidak boleh muat naik di sosial media kita lah, ya. Jadi maklumat ini adalah sumber dari di asiaparent.com lah, ya, kredit kepada mereka. Okey, bila sebut sosial media tadi, kita terdedah hari-hari kepada sosial media, seaktif mana kita di sosial media. Sosial media tadi tu menjurus kepada kita ni dalam Facebook ke, kita dalam Telegram group public ataupun private group, Instagram kita posting Instagram, ya, ataupun maklumat yang kita mungkin letak dalam YouTube ke Twitter ke apa. Jadi ini adalah tapak di mana kita mungkin mendedahkan maklumat mengenai kita lah, ya. Jadi yang pertama kita tak boleh nak dedahkan, yang pertama penting kritikal sekali ialah alamat rumah dan tempat kerja. Jadi kalau boleh dalam Facebook kita tu kita tak payahlah letak alamat penuh. Mungkin kita letak daerah saja ke, bandar ke apa ke, ya. Taman pun mungkin boleh, ya, tapi ia dah terlalu kecil untuk mereka zoom kan, penyangga, maksud saya orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni untuk zoom di mana duduk kita lah, ya. Dia tahu taman saja, tapi mungkin tak tahu exact location kita di mana. Dan tempat kerja, jika sekiranya kita bekerja, alamat pejabat tu kalau boleh, ya, benda ni agak sukar lah. Kadang-kadang kita letak dalam LinkedIn kita letak tempat kerja kita apa semua, ya. Tapi kalau boleh tak payahlah letak alamat penuh, ya. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau kita letak nama tempat kerja kita, mereka mungkin boleh tahulah syarikat tu beroperasi di mana, sebab apa syarikat tu pun mungkin terpaksa promosikan kedudukan mereka apa semua bagi tujuan perniagaan lah. Tapi perlu lebih berhati-hati, sebab apa, akan ada orang yang mungkin tidak bertanggungjawab akan tahu lokasi kita lah, kita bekerja di mana, dan mereka maklumat rumah kita, maklumat tempat kerja kita, mereka mungkin boleh guna untuk scam kita balik lah, ya. Ataupun mungkin mereka akan buat satu yang boleh berlaku dan pernah berlaku sekarang ni, ya. Mereka mungkin akan membuat satu WhatsApp panggilan ataupun hantar mesej WhatsApp kepada rakan-rakan kita, mengatakan mereka ni lah kita, dan dia beritahu alamat kita kat sini, jadi tempat kerja kat sini, jadi kawan kita mungkin percayalah. Jadi tapi yang penting alamat rumah dan tempat kerja ni kalau boleh jangan bagi yang exact lah, ya. Dan yang kedua ialah gambar anak-anak kita lah, ya, terutama kalau kita ada anak berapa orang, kita post dalam sosial media anak ada 3 dan gambar dengan nama, jadi ini mendedahkan maklumat kita, iaitu maklumat anak kita. Mereka tahu tadi, dah tahu alamat kita kat mana, tahu anak kita nama apa, dan juga maklumat anak kita sekolah kat mana. Kalau boleh jangan beritahu, itu adalah mendedahkan anak kita kepada risiko, ya. Dan ada juga kadang-kadang kita letak gambar anak-anak kecil, terutamanya baby apa semua. Jadi ini mendedahkan, sebab apa, ada aktiviti ataupun mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni mengambil gambar anak-anak kecil bagi tujuan apa dipanggil sebagai jenayah seks kanak-kanak, pedofili, ya, dia panggil, ya. Okey, jadi itu gambar anak. Dan yang seterusnya, maklumat percutian. Ini kadang-kadang kelemahan kita bila kita bercuti Facebook, kita akan update post, kita bercuti di mana. Satu, bila mereka tidak bertanggungjawab tahu kita bercuti, dan mereka akan tahu rumah kita tidak ada penghuni, di situ mereka mungkin menjalankan aktiviti yang pecah rumah ke apa ke, ya. Mereka mungkin dah tahu tadi kita dah dedah alamat kita kat mana, dan kita bercuti pula, ya, dan rumah tu tidak ada penghuni, ya. Dan memberi maklumat pada orang-orang tidak bertanggungjawab ni lah, ya. Dan yang seterusnya, tips bila kita bercuti, mungkin kita perlu maklum pada jiran sebelah menyebelah yang mengatakan kita akan bercuti, dan jika sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang agak mencurigakan, maklum pada kita, ya. Pastikan jiran boleh hubungi kita. Jadi kita kena kenal lah jiran sebelah menyebelah tu, itu mesti kenal. Yang seterusnya, kalau kita ada buat langganan majalah akhbar ke apa ke, pastikan kita maklum kepada distributor tadi tu, majalah ke akhbar ke tu, sekian hari bulan kita bercuti, supaya
dia tak hantar apa nama ni, akhbar atau majalah. Sebab apa yang berlaku kalau kita cuti seminggu, berlambatlah depan pagar atau depan rumah kita majalah-majalah tu, surat khabar ke apa ke, dan ini boleh mendatangkan risiko sebab orang tahu tak ada penghuni. Okey, dan seterusnya maklum kepada apa nama ni, pihak berkuasa lah, pihak polis ataupun balai ataupun pondok yang berhampiran. Okey, contoh nombor rumah saya nombor 60, jalan 62, taman apa, okey, maklum ini yang saya akan bercuti. Jadi mereka akan mungkin bila rondaan itu mereka akan lebih memberi perhatian lah, okey, rumah ni tak ada penghuni, ya. Jadi itu saja maklumat percutian itu. Satu lagi, jika sekiranya kita exactly bagi tahu kita bercuti di mana, hotel mana, ini lebih risiko. Sebab apa? Kadang orang tidak bertanggungjawab tu, dia dah tengok maklumat kita dalam Facebook dan dia boleh approach kita, memaklumkan, cuba untuk mungkin menipu, ya, menipu kita ke apa ke, dan mereka boleh menemukan kita di alamat tersebut. Ya, jadi kalau boleh, ya, sebab tadi tu dia dah ada gambar kita, dia dah tahu kita bercuti di mana, mereka mungkin boleh approach kita dan benar-benar yang komen taman mengaku semua. Sebab apa, saya sendiri pernah berlaku, ini saya tak post lah saya bercuti di mana, tapi terserempak dengan semasa berjalan ambil angin suatu petang tu, saya di luar kawasan masa tu, terserempak dengan individu ni, dan dia bertanya, "Encik dari mana ya?" "Dari Kuala Lumpur." Saya kata, "Ya, saya dari Kuala Lumpur." Dan dia pun beritahu, "Oh, Kuala Lumpur sebelah mana?" Dia cuba mencari persamaan dan mengatakan, "Oh, taman tu dia ada kawan, dia kenal apa semua." Itu yang secara random. Bayangkan kalau mereka dah tahu alamat kita, dah tahu ke mana kita duduk apa semua, itulah risiko. Dan satu lagi tips, bila berjumpa macam kes saya tadi tu, jangan sesekali, maklum, bila ditanya hotel mana duduk di sini, jangan beritahu hotel yang betul. Sebab apa, mereka mungkin mempunyai niat tidak elok lah, ya. Okey, dan yang keempat, yang seterusnya tadi tu, okey, ini maklumat kritikal, jawapan soalan security. Contohnya bila kita buat perbankan online tadi tu, ya, dia akan ada username, dia ada password apa semua. Kebanyakan kita simpan username, password tadi ni dalam handphone kita. Dan jika sekiranya handphone kita hilang, dicuri, mereka akan dapat maklumat tersebut. Mungkin mereka boleh, kita ada lock password apa semua, kalau mereka boleh buka, sebab ada teknologi boleh buka lah, ya. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, mereka ada cara mereka. Dan maklumat-maklumat lain, contohnya macam bila kita letak username ni, kalau boleh jangan letak common name, jangan letak password tu tarikh lahir ke apa ke, ya, benda-benda yang common begitu, ya. Sebab ini akan lebih memudahkan. Dan satu lagi, bila kita kita tidak digalakkan untuk berkongsi maklumat diri kita dengan pihak-pihak yang kita tidak kenali, ya. Contohnya nama ibu, ya. Sebab apa, selalunya bank dia akan guna mother's maiden name, ya, bagi soalan security tadi tu. Dia soalan security lain lagi, contohnya tarikh lahir kita, ya, di mana kita dilahirkan, ya. Jadi itu maklumat yang kalau boleh jangan dikongsi lah. Apalagi kalau kita dah kongsi nombor IC kita, nombor handphone kita, ya, itu memudahkan penyangak-penyangak ini ataupun orang yang tak bertanggungjawab ni untuk hack atau godam akaun bank kita lah, ya. Dan yang seterusnya, gambar peribadi. Gambar peribadi ni kalau kadang-kadang kita letak dalam Facebook kita apa semua, ya, gambar kita dengan keluarga penuh apa semua. Gambar-gambar ni akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka mungkin boleh menggunakan gambar kita bagi membuat satu akaun sosial media lain, contohnya akaun Facebook, ya, yang kononnya mewakili diri kita lah, ya.
Dan gambar-gambar tu ini, gambar kita, gambar family apa semua ni memberi maklumat yang cukup tentang diri kita, dan mereka boleh gunakan gambar tadi tu bagi melakukan aktiviti yang tidak betul lah, ya. Okey, jadi kena kurangkanlah gambar-gambar peribadi tu. Dan kadang-kadang dalam Facebook kita kadang-kadang kita public kan, bila public ni agak senang untuk orang tidak bertanggungjawab tadi ni untuk menggunakan gambar tersebut lah. Dan seterusnya maklumat kad kredit, maklumat keuangan, ya, kadang-kadang kita ni nama akaun bank kita, ya, bagi tujuan tertentu, kadang-kadang kita masuk pertandingan ke, kita subscribe untuk satu skim ke apa ke, mereka minta nombor akaun bank, tujuannya nak bagi duit, nak masukkan duit apa semua. Jadi kena ingat, kadang-kadang kita surf internet tadi tu, ya, yang tadi tu kita terdedah kepada risiko di mana apa, kita mungkin buat pendaftaran, dia akan minta nombor akaun bank, ya. Jadi kena ingat. Dan paling kritikal sekali, jangan sesekali kongsi nombor TSC. Contohnya bila kita buat perbankan talian online, dia akan minta nombor TSC. Jangan kongsi nombor TSC dengan pihak-pihak yang tidak kita kenali, ataupun mana-mana saja individu, jangan kongsi nombor TSC. Dan kita perlu ingat bahawa jika sekiranya ada mereka-mereka yang kononnya ingin memasukkan duit ke dalam akaun kita, dan mereka kata ada masalah bank, dan mereka kata perlu ada TSC tadi tu, jangan kita bagi nombor TSC tadi tu, sebab ia terus akan melancarkan proses pemindahan wang daripada akaun kita kepada akaun mereka lah, ya. Okey, dan satu lagi, nombor keselamatan di belakang kad debit ke ataupun kad kredit tu, tiga nombor tu jangan dikongsi lah, ya. Sekian saja saya rasa perkongsian saya pada sesi ini, sehingga kita bertemu lagi. Jadi jangan kongsi maklumat kita dengan mereka yang tidak kita kenali. Terima kasih.